Rancangan akademik di luar sana, ada pihak cerdik pandai, sediakawan konon yang menampilkan, yang membincangkan Islam ini pecah pula kepada Islam liberal. Apa pula liberal ini? Liberal adalah satu yang memberikan kebebasan, yang memberikan suatu kemudahan yang seluas-luasnya kepada penganut agama Islam ini. Bila bebas, apa saja benda yang dia nak buat atas nama agama, on. Maka antara bentuk kefahaman Islam liberal yang sudah mula bertapak di negara kita ini, tuan-tuan, adalah kefahaman Syiah yang telah mula berleluasa. Bentuk cara pemahaman Islam liberal sudah mula masuk. Apa saja benda yang dia nak buat, dia akan pastikan dapat dilaksanakan mengikut apa yang mereka nak, tak kira sempadan halal dan juga haram. Yang penting kalau benda tu kamu nak buat, lakukanlah dengan sebebas-bebas. Sebab itulah mereka menghalalkan mut'ah sebagai contoh. Pernikahan mut'ah, siapa tahu? Orang persoalkan kenapa sampai jumlahnya 300,000 lah di Malaysia. Rata-rata yang menganggotai Syiah ini dari kalangan lelaki-lelaki. Baru saya sebut dalam Ramadan lepas, seorang daripada kenalan yang saya pernah kenal, yang duduk sekali pernah tinggal sekejap dalam satu rumah sewa. Awal Ramadan beliau meninggal, dan meninggalnya itu, sebelum dia meninggal, dia sempat wasiat, sempat pesan kepada isteri dia, tolong urus jenazah dan ikut Syiah di Kuala Kedah. Isteri dia pun penganut Syiah, dan telefon dia punya guru dan juga pengikut-pengikut Syiah yang berada di seluruh Kuala Kedah itu kumpul di rumah dia. Sewaktu pengendalian jenazah, sewaktu nak diuruskan pemandian dan juga pengapalannya, orang luar tidak dibenarkan masuk. Hanya geng-geng Syiah dia saja yang dia kenal. Ada kod-kod ataupun simbol-simbol tertentu yang dia tahu ini geng dia, yang ini bukan geng dia. Tuan-tuan, sewaktu dimandikan jenazah tersebut, kawan yang sempat masuk dalam kelompok itu sempat memerhatikan apa yang dia membuat di sebalik tabir sewaktu nak memandikan mayat. Sampai satu tahap jenazah ini dipatahkan tangan kiri. Siku ni dia bagi patah perak bunyi. Kan orang dah mati, dia dah sedikit keras dah tubuh dia. Dah sedikit keras dah tubuh ni, perak bagi patah. Lepas tu dimandikan macam biasa, lepas tu disapu garam lah apa di bahagian-bahagian sendi. Sempat kawan tadi tanya kepada kelompok Syiah itu, apa pasal dia bagi patah tangan kiri ni? Oh, dia kata bila bagi patah tangan kiri ni, harapan kita, doa kita bila di hari akhirat nanti, sewaktu dia bangun di padang mahsyar, sebab waktu dia kasih patah kiri tu dia buat anduh saja. Anduh macam BBSM tu, kan? Kata dia dipatah apa semua. Jadi nanti bangkit di hari akhirat, tangan dia beranduh kiri semua. Jadi waktu terima suratan amalan, yang tangan dia yang okey, yang masih berfungsi tangan kanan saja. So dia akan terima suratan amalan yang tangan kanan. Sebab tangan kiri patah. Dia ingat malaikat tu bodoh sebenarnya dia. Dia ingat suratan amalan tu datang, orang bagi by hand, macam bagi surat Yasin waktu malam Jumaat. Mana ada kitab amalan toko patah tangan ke, tak ada tangan ke, adalah kaedah dia sampai kepada penerimanya. Nak min ashabil yamin ke ashabil shimal, dia akan datang. Bukan kita yang tangkap. Dia yang akan cari kita dan sampai pada tangan kanan ataupun tangan. Dia ingat Allah Ta'ala itu bodoh dan dungu seumpama dia. Konon-kononnya patah tangan, aku tak boleh terima kitab tangan kiri tuan, aku boleh terima kitab tangan kanan saja. Konon-kononnya bila dah tangan terima kitab sebelah kanan, sebelah kanan, maka ahli syurga lah mereka. Sampai tahap, ya, sampai ke tahap itu. Dalam benda yang sering dimomok-momokkan kepada penganut Syiah ini, pernikahan mut'ah.
Mut'ah ini perzinahan dalam bentuk yang dikosmetikkan dalam bentuk agama. Zina memang. Dia menikah kontrak. Aku menikah dengan kau dalam tempoh 1 hari. Jadi bini kita lepas tu dicerai. Itu yang 1 hari. Ada yang nikah seminggu, ada yang nikah 1 bulan, ada yang nikah sejam pun ada. Tak ada beza. Seumpama dia langgan seorang gadis lacur, tak ada beza. Cuma dia kosmetikkan dalam bentuk agama. Ada juru nikahnya, ada saksinya, ada surat kontrak apa semua, sah. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan itu hari, dia buat satu iklan di Iraq. Satu iklan post dalam surat khabar dalam bahasa Iraq dah tulisan, tapi diterjemahkan oleh rakan-rakan yang mahir dengan tulisan ini. Suatu iklan, oleh sebab tempat itu, oleh sebab kawasan bandar itu akan buat satu majlis memperingati seorang imam besar Syiah yang pernah dilahirkan di tempat itu. Kebetulan ada juga makamnya di situ. So tahun-tahun ada sambutan memperingati dia. Asal di negara Arab begitu. Mana tempat ada makam, mana tempat ada kubur, dia akan buat satu majlis memperingati tuan punya kubur. Maka oleh sebab seluruh dunia ni akan datang di tempat kita, akan dilangsungkan majlis kerohanian, akan dilangsungkan majlis mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Maka dia buka iklan kepada mana-mana anak gadis bermula daripada umur 14 tahun hinggalah berapa puluh tahun di situ, 25 tahun ke apa tahun, siapa-siapa yang nak daftarkan diri sebagai wanita yang bersedia untuk dinikahkan secara mut'ah, daftar nama. Dia bagi siap, bagi rate lagi tuan-tuan, rate gaji yang ditawarkan kepada gadis-gadis yang sedia untuk dimut'ahkan ini. Ada tulis itu, kalau dinikahkan dalam tempoh kurang daripada 5 jam ada kadar dia. Lebih daripada sehari ada rate-nya, seminggu ada. Tujuan kita buat begini bilangnya supaya tetamu-tetamu yang datang daripada seluruh dunia yang datang ke Iran ini, mereka dapat beribadah dengan setenang-tenang. Anak bini tinggal di kampung, saudara masalah, teringat ke bini, ni dia baru ada di sini. Kau tenang saja beribadah di sini, semua keperluan disediakan, dilanjurkan tuan-tuan atas nama Allah. Sampai konon-kononnya ada fatwa ataupun ada ajaran yang disebutkan di kalangan mereka, mana-mana lelaki yang mandi bersih, yang mana mandi wajib setelah dia nikah mut'ah semalam, esok dia kena mandi. Sebab bersetubuh kan, nak mandi. Bila mandi dia kata dosa daripada tubuh badan ini akan digugurkan sebanyak mana bulu yang ada di tubuh badan. Untunglah siapa yang banyak bulu. Dia kira dosa main bulu. Siapa yang banyak jenggotnya, yang banyak desain, bulu dada lagi turun sampai ke pusat, turun sampai ke bawah lagi, campur bulu paha, bulu punggung, bulu ketik. Oh, yang ni banyak pahala. Banyak dosa dia digugurkan sebab dia ada mut'ah. Yang tak ada bulu, kurang sikit dosa. Tuan-tuan, dia sampai pemain agama ini pelekehkan syariat Islam ini sampai begitu rupa. Tapi dia highlight kata tu Islam, dia highlight kata tu agama. Islam tak benarkan. Menyeleweng dalam persoalan agama ini mendekatkan pengikut dia kepada ancaman neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk Islam liberal yang dah sampai sekarang dalam bentuk penyebaran ajaran Syiah. Saya terkejut tuan-tuan, sewaktu saya sentuh dalam Ramadan yang lepas, saya tunjukkan gambar penganut Syiah solat di pembukaan hauzah ataupun surau tempat ibadah dia digelar. Kan dia sembahyang yang angkat tangan kita tu. Satu orang teman kita berkata, dia kata, Ustaz, waktu aku sembahyang zuhur di masjid kau Ustaz, dia bilang, waktu dia sembahyang zuhur situ tu, dia kata sebelah dia sembahyang macam yang dalam video. Duduk sebelah dia sembahyang, dia kata macam yang dalam klip video tadi. Itu gaya sembahyang Syiah.
Apa maksudnya? Dah sampai tawa pun. Dah sampai ke tawa pun. Cerita ni dah sampai tawa. Orang kata Syiah di Kedah, orang kata Syiah di IPT di Gombak, di Selangor, apa-apa. Itu di sana, tawa ni sampai. Bahkan dia sanggup sembahyang terang-terang di khalayak ramai dalam bentuk yang demikian. Berarti ada markasnya di tawa ini, ada gurunya dan ada pengikut-pengikutnya. Tuan-tuan, saya tak menolak kemungkinan mereka berusaha untuk menyebarluaskan pahaman ini kepada rakyat ataupun masyarakat kita. Amat baik. Antara benda yang ditawarkan nikah mut'ah. Antara kefahaman yang sesat yang mereka berikan, dia kata kau sembahyang 5 waktu apa pasal? Dalam Al-Quran suruh sembahyang di 3 waktu saja. Yang kamu sibuk-sibuk 5 waktunya apa cerita? Quran suruh sembahyang 3 waktu saja. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Pada ketika gelincir matahari hinggalah menjelang malam dan juga pada waktu fajar. 3 waktu. Siapa tak mau? Daripada 5 waktu turun pergi 3. Diskaun ni. Ramai yang akan tertarik untuk merebut diskaun ni. Itu pada pengiraan waktu. Belum lagi, dia ajar lagi. Dia kata, kita sekarang duduk di dunia. Satu alam yang akan menuju ke alam yang baru, alam barzakh, alam akhirat. So kita berada dalam satu bentuk permusafiran. Kita duduk di dunia ini tak lama, kita akan merantau, berjalan, bergerak, bermusafir menuju ke alam akhirat. Di situlah destinasi kita. So sekarang kita duduk di dunia ini, biar berapa puluh tahun pun, tapi kamu dalam keadaan bermusafir. Bila bermusafir, sembahyang yang 4 rakaat jadi 2. Oh, bestnya doa. Yang 4 jadi 2. Dah lagi 5 waktu, tinggal 3. Yang 4 rakaat pula jadi 2. Ini adalah bentuk tarikan-tarikan. Didedahkan lagi dalam ajaran ataupun fahaman Syiah ini membenarkan untuk suami menyetubuhi isteri daripada dubur. Isteri boleh diliwat dalam proses persetubuhan mereka. Itu termasuk di dalam beberapa perkara yang dimuatkan dalam ajaran Syiah yang menarik perhatian masyarakat seluruh dunia. Mazhab Ad-Duburi, dia membenarkan setubuh isteri menerusi dubur. Ada dalam ajaran Syiah. Lepas itu mereka mula mempertikaikan para sahabat. Itu dah mula tahap mengkritik sahabat. Sahabat-sahabat Nabi yang cukup istimewa, yang cukup hebat itu, yang Nabi sebut dijamin syurga. Al-Mubashiruna bil Jannah. Dia kata ni pun salah, sesat. Dia pula kritik para sahabat yang sehidup dan sezaman dengan Nabi. Begitu. Sampai dalam doa-doa mereka, dalam doa qunut dan sebagainya, mereka mengkritik Sayyidina Umar, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Bahkan malaikat Jibril pun pernah dipersalahkan. Malaikat Jibril itu dia kata barangkali tersalah pilih Nabi ini. Dia kata. Patutnya Ali yang patut jadi Nabi, bukan Rasulullah SAW. Ini bentuk pemahaman di mula yang mula masuk. Di Indonesia masuk awal. Di Indonesia kesan liberal itu berlaku dalam bentuk Pancasila. Dah lama dia baru nak mula masuk ke kawal ini. Baru 2-3 hari lepas permohonan mereka untuk membenarkan penggunaan kalimah Allah diterjemahkan Lord ataupun God dalam Bible itu kepada tulisan Allah. Dia nak sebarkan hujah-hujah rayuan telah diterima oleh mahkamah, cuma mahkamah masih belum putuskan nak terima atau tidak permohonan mereka. Mahkamah minta tangguh hingga tahun depan. Ada yang berapa belas bulan baru ni bawa isu penggunaan kalimah Allah itu. Mahkamah dah dengar ini. Ada 4 orang hakim ke, 3 orang Islam, 1 bukan Islam.
Masing-masing telah mempertahankan hujah. Cuma mahkamah belum putuskan hukuman dia. Kita tunggu tahun depan. Dilewatkan, ditangguhkan proses itu. Tapi sekarang pihak mereka telah melanggar arahan mahkamah tersebut dalam keadaan belum dapat lagi kebenaran percetakan itu. Dah cetak dah nama Allah dan sebagainya. Tak payah pergi jauh tuan-tuan, kita pergi BSI dekat dengan Raubah tu, tuan-tuan tengok sebelah kiri gereja domba Allah. Terang-terang tak? Esok anak-anak kita tuan-tuan, dia jadi pening. Dia jadi tak tahu siapa yang dia semua. Sebab semua dia tanya kawan dia yang Kristian, kau hari Ahad aku jumpa di Takada, kau turun daripada tu holy, kau buat apa? Aku sembahyang dia. Kau sembah siapa juga? Dia kata aku sembah Allah. Dia jumpa kawan dia yang Hindu, balik daripada kuil, apa itu? Tiru butu ke apa itu? Tengok macam-macam gambar yang belalai, yang tak belalai, yang berekor panjang tu semua. Oh, buat apa di situ? Dia kata dia sembah Allah juga. Itu kawan dia Islam yang Hindu tu tanya, kau hari Jumat pergi mana? Sembahyang. Sembah Allah, sembah Allah. Jadi kenapa sama sudah nama Tuhan kita ini? Nanti sampai satu tahap generasi muda ni, dia tengok yang kawan dia Cina pun sembah Allah, yang Kristian pun sebut bilang Allah, yang Hindu pun sebut bilang Allah. Belas dia kata semua agama sama. Siapa masalah? Semua sembah Allah, semua menyembah Tuhan yang satu. Ini masalah. Untuk konteks Malaysia, dalam suasana berbilangnya agama, multi races yang ada di tempat, pelbagai budaya dan juga culture yang ada, untuk penggunaan Allah di Malaysia bagi agama-agama lain suatu tindakan yang tidak sepatutnya, tak boleh dibenarkan. Sebab Allah kita tak sama seperti mana pemahaman agama mereka. Kita berujar satu ya, kalau you nak guna nama Allah juga untuk you punya Tuhan, pastikan you punya Tuhan sama sifat dengan Allah kan. Allah kami cerita dalam Quran dia, dalam kuali Quran dia, sifat dia. Qul huwallahu ahad. Tuhan kami, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Tuhan yang ahad, Tuhan yang esa, tunggal, tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Kau punya Tuhan apa macam? Dia bilang Trinity. Terus tak sama. Allahus Samad, Allah yang menjadi tempat pergantungan. Dalam agama mereka, Tuhan itu memang disembah, tapi mereka bergantung pada perantaraan. Mereka nak minta diampunkan dosa, tak minta direct pada Allah, tapi minta pada padri. Padri akan keluarkan surat pengampunan dosa. Bayar sekian ribu, sekian harga, finish already dia punya dosa. Islam kata tempat bergantung kita Allah, jangan bergantung kepada makhluk. Dah tak kenal di situ. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berbeza dengan pemahaman mereka, adalah Tuhan anak, ada Tuhan bapa. Orang Yahudi bilang Uzair itu anak Allah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Masihi pula bilang, Kristian bilang al-Masih Isa itu, Yesus itu anak Allah, Ruhul Qudus itu isteri Allah. Apa cerita? Jadi hujah kita, kalau nak tulisan Allah itu, Tuhan itu menggunakan tulisan Allah, biar sama sifatnya dengan diri Allah itu sendiri yang dia ceritakan di dalam Quran, sifatnya begini. Tuan-tuan, ini bentuk kefahaman agama yang sedang menular di dalam masyarakat kita sekarang. Maka sebab itu, benda yang Nabi peringatkan, kalau Tuhan Allah Ta'ala nak bagi kefahaman agama kepada kita, Allah Ta'ala nak berikan kebaikan kepada manusia itu sendiri, Tuhan bagi dia faham agama yang hakik, sebenar, agama yang betul-betul diterima dan diiktiraf di sisi Allah adalah agama Islam yang suci, yang dibawa oleh Nabi SAW.
Muslimin dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antara perkara yang sering menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat kita, ini benar sebahagian daripada perkara kecil yang bersangkut dengan kefahaman agama itu, adalah bila dia melibatkan tentang pemahaman masyarakat kita dalam soal berpakaian. Ya, pemahaman masyarakat kita di dalam soal berpakaian. Saya pun pelik heran dalam 2-3 minggu lepas, cuma saya tak sempat nak berkuliah dalam tempoh itu, inbox handset saya sering menerima mesej-mesej daripada teman-teman berhubung dengan tanya pasal pemakaian seluar jin lah, necktie lah, baju kot, apa macam pula yang pakai baju kurta, yang pakai jubah apa macam, yang pakai serban, tak pakai selendang, yang berselendang, tentang warna-warna pakaian. Jadi saya rasa macam ada suatu perkara yang perlu diperjelaskan berhubung dengan aspek kefahaman fiqh dalam berfashion ataupun dalam berpakaian. Ya, sebab bertitik tolak daripada hadis tadi, kalau Tuhan nak berikan kebaikan kepada kita, Tuhan bagi kefahaman dalam soal agama. Dan antara benda yang berkait dengan kefahaman agama itu adalah soal fashion ataupun benda yang menyeluti tubuh badan kita. Secara asas dan tujuan untuk kita jadikan panduan dalam berpakaian ini, waktu tuan-tuan duduk di butik ataupun duduk masuk dalam satu gedung pakaian yang menawarkan fashion yang macam-macam, di pihak perempuan ada butiknya, di pihak lelaki pun ada butiknya, ada aparelnya dan sebagainya. Sebelum kita pilih pakaian itu, pastikan kita menjawab 5 soalan. Ada tak banyak 5 soalan. Kalau boleh clear 5 soalan ni, tuan-tuan belilah pakaian itu dan pakailah dengan senang hati. Tapi kalau mau jawab persoalan 5 benda ni pun macam sangkut-sangkut saja, macam susah saja, baik beli baju yang lain. Okey? Yang pertama, bila tuan beli pakaian itu, tengok dia, adakah pakaian ini menutup aurat saya. Kesigil bab tu. Tengok cantik, nampak macam jubah, labuh dia. Tengok cantik, dengan rekaan dia, dengan potongan dia, dengan bilu-bilunya lagi, dengan manik-maniknya lagi disusun cantik dan sebagainya. Paduan warna pun juga yang memang smart lah. Harga pun kita mampu pilih. Tolong tarik sekejap daripada tempat dia letak itu dan hamparkan di depan kita, tengok dari pakaian ini, adakah menutup aurat kita sepenuhnya ataupun menampakkan aurat kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27 yang bermaksud, wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu daripada syurga. Dia menanggalkan daripada keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat masing-masing. Ini jahatnya syaitan. Ya, sewaktu ayahanda kita Nabi Allah Adam AS dan ibunda kita Siti Hawa duduk dalam syurga, mereka disaduki dengan pakaian syurga yang cukup indah. Pakaian syurga ni susahlah nak disebut. Nak katakan fashion syurga ni susah, tak boleh nak gambarkan. Cuma saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan hasil daripada ulasan guru saya sewaktu belajar dulu. Dia pernah gambarkan yang kata pakaian syurga ini yang disebutkan dalam hadis-hadis yang diceritakan oleh para ulama. Kita ni nanti kalau masuk ke syurga, ya, masuk ke syurga itu tuan-tuan, kita syahat untuk satu hari di syurga itu bersalin baju ni tuan-tuan 70 kali.
bertukar pakaian ni 70 kali tukar. 70 kali saja. Sehari itu 70 kali. Kita mana ada sehari baju ni pun kadang-kadang kembali pakai hari pakai lagi. Selagi mana okey, saya pakai. Ini sehari itu di syurga baju tu tukar 70 kali. 70 kali tukar itu tuan-tuan, warna tak pernah sama. Warna tu tak pernah sama. Rekaat, corak pun tak sama. Kita balik-balik ialah kita tukar, tapi oleh sebab kita ni penggemar warna merun-merun saja. Kita ni penggemar warna ungu. Daripada awal baju kita sampai adalah penuh lemari itu ungu saja. Sebab kita minat warna tu. Kan? Ini 70 warna tak pernah sama. 70 fashion yang tak sama. Untuk satu hari, esok tukar lagi. Tak sama dah tu esok dengan yang hari ni. Duduk di syurga ni tuan-tuan selama-lamanya. Tuan-tuan bayanglah macam mana. Kita di dunia ni sekarang kita habis fashion. Kan? Dah habis dah fashion. Dia dah balik semula baju yang kotak-kotak balik. Kalau yang anak muda lah. Kan? Dulu ni orang tak pakai dah baju kotak ni. Dia bilang baju kotak ni baju rekaan untuk baju tidur saja. Kan? Tapi sekarang ni dah habis dah fashion tu. Dia datang balik baju-baju tu dalam bentuk kotak dan paduan warna yang lain. Yang perempuan pun dulu ni orang tak pakai dah kebaya. Sekarang ni balik pula. Sebelum datang kebaya, datang kebaru. Baju kebaya campur baju kurung. Lepas habis baju tu, dia ambil pula baju yang lain-lain dan sebagainya. Dan sekali balik kepada fashion yang lama-lama. Otak manusia butuh lah untuk fikir, untuk fikir fashion lah. Baik, dalam konteks kita, soalan pertama mau dijawab, adakah pakaian ini menutup aurat saya? Bila sebut tutup aurat ni tuan-tuan, kena faham. Ya, aurat untuk seorang lelaki adalah daripada pusat hingga ke lutut. Kawasan aurat daripada pusat hingga ke lutut. Ini yang mesti ditutup. Dan segala maksudnya kawasan itu yang perlu ditutup dari sudut warnanya dan juga dari sudut bentuk. Okey. Kalau tuan-tuan pakai swimming cap ataupun pakai seluar fit, pakai untuk badan ni, tapi nampak benjolan-benjolan tertentu, nampak ketulan-ketulan tertentu, masih tak dikira menutup aurat sebab nampak betul. Ramai wanita salah faham tentang masalah aurat. Dia bilang dia pakai tudung pula kain tudung nak beli yang ada yang mahal. Kan tak? Beli yang murah-murah harga RM10. Banyak di pasar Jatuh. Nak beli tudungan terlampau juga beli di pasar Jatuh. Yang murah. Dah lah pakai tudung. Asal pakai saja. Maksud saya, dia ikat rambut di dalam. Dia tak pakai anak tudung. Okey, dia tak pakai anak tudung. Bila datang tetamu dan sebagainya ke rumah, dia pun ambil tudung yang segera ini, instant tudung ini dia pakai. Bila pakai, anak tudung tak pakai, rambut tadi terjojol keluar daripada kain tudung dia. Dia pula ikatan ekor kuda di belakang ini. Bukan dia ikat yang sanggul itu, tidak. Ikat itu saja. So ada rambut-rambut yang tajam-tajam itu terkeluar daripada tudung. Itu tidak menutup aurat. Itu hanya sekadar menutup rambut. Muslimat kena faham, wanita kena faham, isteri tuan-tuan kena clearkan benda ini. Bukan sekadar menutup rambut, dia kena tutup aurat. Auratnya apa? Bentuk rambut. Telinga, kadang-kadang bila dia tak pakai anak tudung, nampak lekupkan cuping telinga dia. Tambah-tambah pula dia pakai jenis tudung yang warna terang, warna cerah. Nampak tuan-tuan warna kulit lekupkan cuping telinga dia.
Sampai kita boleh nampak, oh dia ni telinga lebar, dia ni telinga kecil, dia ni kalau telinga macam ni jenis cemburu punya orang, dia ni kalau telinga begini ni tahan dia marah, dia ni oh kuat meletak dia punya telinga. Tengok telinga dia, walaupun dia pakai tudung, boleh detect identiti dia. Artinya aurat terdedah. Aurat terdedah. Ramai yang pakai tudung, tapi oleh sebab tudung tu singkat betul, kadang-kadang bila dia tudung, nampak tengkoknya, nampak warna lehernya, itu tidak menutup aurat. Pakai tudung singkat, ambil bidang 30, ambil bidang 20, tidak ambil bidang yang lebih besar yang menutup dada. Nabi suruh pakai tudung yang yudnina min jalalibihin, yang dilabuhkan pada bahagian dada, tutup bahagian payudara supaya tidak kelihatan benjolan. Tapi tak mau juga kasih nampak segitiga dia. Itu masalah. Mereka hanya sekadar menutup rambut, tapi tidak menutup aurat. Auratnya apa? Bentuk segala bentuknya, dan juga warna yang tersirat di sebalik helaian kain. Itu yang berkait dengan. Jadi kalaulah pakaian tadi, apakah lagi yang jenis main belah, ya, jubah dan tidak, tapi masalahnya tuan-tuan, fabrik ataupun kain yang digunakan untuk bikin jubah itu daripada kain jenis jersey. Abang-abang pernah ingat, bukan kita saja ada baju jersey ni, perempuan pun ada kain jersey dia. Ada jenis kain jersey itu, dia ikut bentuk tubuh, sebab dia memang potongan itu memang fit ngam-ngam. Ada yang berjubah bukan? Kan, tapi jenis jubah itu bila disalut di tubuh, dia akan ikut potongan tubuh kawan. Dan kalau dia jenis 30, 40, nampak. Kan, kalau jenis 40 rumah ke bawah, sama juga. Nampak bentuk badan. Sama, walaupun nampak juga, tapi masih mengekalkan, jelas kelihatan tubuh, bentuk tubuh. Itu pun tidak menutup aurat. Ya, trend sekarang, anak-anak gadis ni suka bersukan. Alhamdulillah, tak ada masalah, tak ada bersukan, jogging dan sebagainya. Walaupun itu hari timbul isu juga, ada rakan-rakan muslimat yang pergi berlatih panah kan. Ya, pergi berlatih panah itu hari di kompleks sukan, sampai ada orang kirim kepala dia bilang, dia kata dah dapat sunnah sudah diorang ini. Muslimat pergi main apa? Muslimat mengikut memanah. Banyak timbul isu kan. Timbul isu, ada sebahagian pihak yang dia lihat bila muslimat ini, anggota kuliah kita ini pergi belajar untuk memanah, pihak penganjur beri ruang untuk mereka pun berlatih memanah. Ada setengah pihak bilang, dia kata ini sudah terlari daripada matlamat asal. Saya dah jawab dari radio kemarin. Saya kata, apa nak salah dengan berlatih memanah? Dia bukan satu kesalahan. Dia baru berlatih memanah. Zaman Nabi, seorang sahabiat bernama Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab ataupun dikenal sebagai Ummi Umar. Ia yang pada asalnya duduk di khemah jururawat tentera Islam. Bila tengok ramai yang cedera, tengok Rasulullah pula seorang-seorang di lembah medan rumah itu, dia tinggalkan pos jururawat dia ambil panah dia ambil pedang dia, duduk di tengah-tengah medan, berhempas pulas mempertahankan Nabi. Dia pula yang bidik anak panah, serang musuh-musuh di atas. Bukan lagi main panah, turut serta. Bukan lagi berlatih panah, turut serta di medan untuk mempertahankan Nabi. Nabi tak kata, balik pergi imamu, tak boleh main panah ini. Nabi tak larang. Sampai dia cedera parah, ada luka dia itu sampai makan setahun lebih untuk dirawat, turut serta di medan. Kawan-kawan kita ni, dia baca sejarah tak habis, dia baca buku sejarah Islam tak habis. Tolong baca lebih sikit, sampai kepada part yang menceritakan tentang bagaimana pula para sahabat Nabi. Kita mungkin baru baca sahabat Nabi di sebelah lelaki. Tolong baca pula sahabat-sahabat Nabi
di kalangan wanita yang dikenal sebagai sahabiyah. Tuan-tuan akan jumpa kisah Musailama. Waktu peperangan menentang Musailama al-Kazzab, Sayyidina Umar lantik Khalid ibn Walid untuk jadi panglima perang. Musailama minta izin kepada Khalid, aku nak masuk perang. Bawa dengan anak panah dia apa semua bawa. Ketika itulah tangan kanannya tuan-tuan dicantas, putus hudung di medan perang. Hasrat dia nak bunuh Musailama tapi tak tersampai. So jangan terlampau cepat kita meletakkan sesuatu hukum atas satu masalah. Okey, so balik pada muslimat tadi. Okey, kegiatan riyadhah outdoor itu baik, Islam tak larang. Cuma biarlah penampilan anda sewaktu di kompleks sukan itu ataupun di mana-mana medan riyadhah di Tawau ini dalam keadaan yang fashion riyadhahnya bertepatan dengan Islam. Masalah dia sekarang, cewek-cewek ini dia pakai seluar Adidas. Seluar Adidas yang dibutik Adidas itu tuan-tuan, dia fit baik. Dia nak kasih ngam dengan line dia itu. Baru kadang-kadang pergi dengan warna pink, warna terang-terang, warna kuning, warna putih. Kalau sebuah track biasa, sebuah track shoot yang kain track itu yang agak longgar itu apa? Dia pakai seluar yang fit. Itu masalah. Yang kedua, mereka pakai t-shirt. Pakai t-shirt boleh sebab nak bagi okey sikit, Islami sikit, dia pakai legging. Legging apa? Stokin tangan. Legging kaki kan. Abing ni. Dia pakai stokin tangan yang colour hitam. Pakai t-shirt. T-shirt pun tangan-tangan ni, tapi pakai stokin tangan. Warna hitam kadang-kadang ataupun warna apa. Baik tuan-tuan, stokin itu sifatnya fit dengan tangan gadis tadi. Walaupun dia tampil dengan pakaian yang sedemikian, tapi lelaki masih bisa nampak bentuk lengan. Lelaki masih boleh nampak muscle. Kalau tiba-tiba dia pergi dekat yang bahagian angkat badan tu kan, tiba-tiba dia pula mau try mau yang push up yang itu tu, nampak muscle dia. Tak boleh. Walaupun nampak dia bersarung tangan yang begini, tapi orang masih boleh nampak lekukan tangan dia. Tubuh badan perempuan ni mana? Kakak-kakak tolonglah bagi tahu kepada anak-anak gadis kakak. Tubuh mereka ini cukup mahal. Walaupun dia tutup begitu, tapi mata-mata liar lelaki masih boleh nampak lekukan yang ada pada lengan, yang ada pada siku, yang ada pada jari-jari mulus dia. Itu yang kena sayang. Kita sayang kasih kepada perempuan ini, tak mau ditunjuk-tunjukkan sangat diri dia. Kan? Jadi kalau nak pergi, pakailah baju yang bertangan panjang, yang agak besar sikit daripada tubuh dia. Lepas tu kalau dia nak pakai stokin yang itu pun tak ada masalah, lagi baik. Kan? Sebab dia orang menyangka bila pakai t-shirt begitu, bila pakai ni, dah tutup aurat. Tak betul sebenarnya. Sebab masih menampakkan bentuk tubuh. Aurat perempuan bukan sekadar kulitnya, bukan sekadar rambutnya, bentuk tubuhnya perlu ditutup. Termasuklah Fadilatul Ustaz Azhar Idrus pun pernah besar hatta kepada ibu yang bunting kan, yang mengandung, yang perutnya besar kan. Sepulih mungkin masalah dia sekarang ini ada baju mengandung tu yang memang fit. Kira kalau dia pakai itu nampak berbentuk besar, terjojol keluar besar. Yalah nak bagi tahu kata mengandung, yalah tak malah, tapi jangan kau excited sangat. Berjalan di terkadar tu begini, pusat terkeluar. Bukan tak ada baju lain ataupun jubah lain, baju mengandung lain yang longgar sikit. Tapi saja tak pakai yang fit. Itu masalah. Sengaja masuk dalam Facebook, dalam blog yang ambil rekaan-rekaan yang ini kan, itu jadi satu masalah. Memanglah tak boleh nak tepuk perut yang semakin membesar, tapi masih lagi ada pakaian yang sesuai, ya, yang sesuai dalam keadaan kita. So kalau pakaian itu tidak menutup aurat yang sepenuhnya, tuan, maka
tak dibenarkan untuk kita pilih pakaian tadi. 19. Baik, kita pun selesai soalan pertama. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi soalan-soalan yang berikutnya dalam kesempatan yang akan datang. Ya, cuma berhubung dengan isu tadi, adakah penuntut orang isu tentang rambut palsu? Isu tentang rambut palsu. Okey, rambut palsu ini tuan, kalau dia dibikin daripada rambut yang asal, tengok dulu material rambut palsu. Kalau dia asal rambut palsu itu memang daripada rambut yang dia kutip-kutip daripada kedai-kedai gunting ni. Dia kutip, dia buat semula, dia cantum, dia buat rambut palsu. Bila kita sentuh tu pun lembut macam rambut asal. Okey, maka haram memakai, baik lelaki, baik perempuan. Ya, kalau dia material dia daripada rambut yang asal. Begitu juga kalau rambut tadi berasal daripada bulu-bulu haiwan yang haram dimakan. Ya, sekarang ni kita tengok artis-artis ramai betul yang suka rambut palsu. Tonton tengok Dr. Love tu, TV3 tu, Jet tu, macam-macam rambut palsu. Tonton tengok apa nama, siapa itu, Johan kan, suka tampil dengan rambut palsu. Waktu dia jadi Fish Virus Kuyu kan, dalam TV3 kejap rambut palsu tu, sekejap rambut palsu ni dan sebagainya kan, printing lah, apa lah, afro lah kan. Tuan-tuan, rambut palsu tu mau tengok material. Kadang-kadang kita ni mau berpassion, mau bergaya, mau tampil hebat pada orang lain, kadang-kadang kita mengepikan sikit. Okey, jika rambut palsu itu dibuat daripada haiwan yang halal dimakan dan disembelih, maka ia harus digunakan. Itu juga kalau rambut palsu tadi dibuat daripada sutra, plastik dan lain-lain yang tidak dihukumkan pakai, maka boleh pakai. Yang boleh pakai ni siapa? Isteri di hadapan suami. Tapi nak pakai di luar tak boleh pakai. Perempuan so pakai tudung nak pakai rambut palsu kan? Cerita rambut palsu ni di rumah. Bagi isteri contohlah macam dia ni kena penyakit leukemia ke apa ke, azal kadawati tu kan, dia dah turuh rambut dia tu. Kalau dia ada suami dia pun tengok rambut botak tu tak mau juga kan, umur masih muda dia tak nak tengok rambut botak dia, tak jadi, mati selera kan? Masuk bilik tengok botak lagi sama pula kan. Jadi kadang-kadang perlu kepada suasana romantik kan. Tengok bini botak tak romantik macam mana kan? Jadi ketika itu haruslah untuk isteri tadi pakai rambut palsu, nak warna-warni ke apa ke, itu letak dia lah. Tapi dalam kamar, dalam rumah dia dengan suami dia, dia nak tunjukkan tak apa. Di luar rumah tak payah sibuk-sibuk nak pakai rambut palsu. Saya difahamkan ada perkahwinan tertentu setengah-setengah suku di Tawau ini yang mau juga kasih nampak rambut pengantin perempuan, walaupun dia dah bertudung dah, tapi saja juga mau kasih nampak rambut itu, mau kasih nampak senggol-senggol itu. Last sekali juru rias pengantin, mak ada pengantin ni lah, di kedai kakak pun ada rambut palsu, bukan rambutmu juga konon kan, kau pakai tudung tapi kakak bubuh ni supaya orang nampak senggol. Ini kita punya bangsa, ini kita punya suku. Tuan-tuan, haram melakukan tindakan demikian. Sebab orang yang tak tahu, orang berkata, oh itu rambut si gadis tadi, padahal dia dah tutup dah rambut. Tapi sebab adat, yang mau kasih nampak rambut juga ada yang berkata. Okey, namun begitu, kes ini yang dibenarkan ini hanya untuk isteri di hadapan suami, kalau ada request daripada suaminya. Kalau suami dia kata tak apa lah, yang botak pun tak apa, abang tetap sayang, tetap mau, adalah masalah. Lantak. Itu dia punya kebahagiaan rumah tangga. Ya, lelaki apa pasal pakai rambut palsu? Lelaki tidak ada keperluan untuk memakai rambut palsu.
Juga haram kepada perempuan untuk membotakkan kepala, walaupun atas nama untuk menghidupkan watak dalam filem. Ada satu orang Syarifah Amani, waktu melakonkan watak sepet ke kubra sepet. Ada satu filem dia waktu dengan Allah yang Yasmin Hamid dulu, konon-konon untuk menghidupkan watak dia kondulkan kepala dia tuan-tuan. Haram. Ya, perempuan paling-paling dibenarkan untuk gunting rambut saya. Gunting takat mana? Gunting takat telinga. Kerana isteri-isteri Nabi, Ummahatul Mukminin, mereka ada riwayat menggunting rambut mereka itu pun setelah kewafatan Rasulullah. Mereka pernah gunting rambut paling-paling setakat paras telinga. Kalau kurang lagi daripada paras telinga itu tuan-tuan, telah menyamai lelaki. Tak benar. Sebab ada perempuan dia bilang dia tak boleh nak rambut. Sebab perempuan kalau dia pakai rambut lebih sikit daripada tengkuk ni, kadang-kadang dia panas, dia tak selesa, maka dia perlu pendek sikit. Pendek pun setakat telinga. Itu tak boleh. Yang peliknya sekarang, ramai perempuan ingin berambut pendek, sibuk cari tukang gunting. Kita awal ini, mana tukang gunting muslimah? Sebab nak berambut pendek. Yang peliknya lelaki pula sibuk berambut pendek. Saya pun kopi. Jadi kita bahas benda itu juga. Yang itu datang daripada Allah SWT. Yang itu datang daripada Allah. Dia berhubungan kelemahan kisah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqirna taqim. Wa'alina taqim. Wassalatu mustaqim. Salatu al-ladhina an'amta alaihim min al-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum.